Okey, baca ini. Infiru. Pandai. Baca ini. Izhab. Pandai. Good. Baca ini. Unzur. Ahsanti. Baca ini. Utuni. Siapa aja omong gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Pada pertemuan ini, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan semua bersama saya untuk menjadi orang yang terbaik berdasarkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Rawahu Bukhari. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda dengan maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tayyib, di dalam membaca Al-Quran, di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh pemula, orang-orang yang baru belajar Al-Quran, adalah untuk membaca hamzah wasal. Sama ada nak membunyikan hamzah wasal itu nak baca baris di bawah, baris hadapan, ataupun bagaimana. Jadi pada pertemuan ini, saya akan kongsikan satu cara yang amat mudah, semudah 1, 2, 3, semudah SMS. Jadi, jom kita masuk kelas. Hayya bina. Mari kenal hamzah wasal. Namanya tentu sekali hamzatul wasl. Bentuk. Walaupun namanya hamzah, tetapi bentuknya alif dan dipakai topi. Topinya berbentuk sod yang dipotong, kepala sod. Maka ini adalah dinamakan sebagai hamzatul wasl. Bentuknya alif, bukan hamzah. Alif dan ada di atas kepalanya potongan huruf sod. Kemudian kenapa huruf ini dinamakan hamzatul wasl? Al-wasl ini maksudnya sambung. Hamzatul wasl dinamakan sebagai hamzah wasl kerana dia menyambung dua huruf. Contohnya di sini, waw, hamzah wasl dan ada lam. Hamzah wasl ini fungsinya menyambung waw dengan lam. Terus kita baca wal tanpa dibaca hamzah wasl ini. Jadi hamzah wasl ini adalah untuk menyambung dua huruf di antara hamzah wasl tersebut. Wasjud. Hamzah wasl di sini disambung waw dengan sin. Waqtarib. Waw, kemudian ada hamzah wasl dan sambung terus. Waw dengan qaf. Waqtarib. Baik, kita lihat dulu bentuk-bentuk huruf alif yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang pertamanya hamzah wasl. Yang keduanya dinamakan sebagai hamzah qata'. Qata' ini pasti. Dan pasti ini maksudnya huruf hamzah ini memang berbaris, dah jelas barisnya. Contohnya alif ini ada hamzah ke atas, ini hamzah qata'i, dan kita membacanya sama ada baris atas a ataupun kita bacanya dengan baris depan. Akan kita dapati dalam Al-Quran. Dan juga alif ini hamzahnya di bawah, ini juga hamzah qata'i, dan ini apabila kita baca berbaris di bawah. Kemudian bentuk-bentuk alif yang lain yang tak ada huruf sod, tak ada huruf hamzah ini. Huruf alif yang biasa, ini adalah huruf mad untuk kita panjangkan sesuatu bacaan kita. Dan dalam Al-Quran juga ada alif dan ada tanda bulat yang sengit. Maka ini adalah kaedahnya adalah alif yang tak ada fungsi dari segi sebutan. Hanya imla' bahasa Arabnya kena tulis juga. Tapi tak ada bunyi. Tak ada kesan bagi bunyi. Dan alif dalam Al-Quran juga ada ditulis alif yang kecil. Mudah-mudahan tuan-tuan nampak ke sini ada alif yang kecil. Kita baca maliki. So ini juga alif huruf mad. Dan satu laginya alif yang di atasnya ada kosong yang memanjang. Ini untuk kita abaikan huruf alif ini. Kita baca pendek sahaja. Tayyib, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini contoh-contoh. Ini adalah hamzah qata'i yang baris bawah. Ini adalah hamzah wasal. Ini adalah alif yang tak ada fungsi. Kemudian ini adalah hamzah qata'i yang di atas. Kemudian risyawah. Di sini ada alif yang kecil, mad.
dan alif ini adalah alif huruf mad. Kemudian dalam surah Al-Kafirun ada alif yang di atasnya kosong yang memanjang. Maka ini kita abaikan alif ini, kita baca dengan pendek, wala ana abidum ma abattum. Baik, silakan tuan-tuan puan-puan tentukan ini hamzah apa, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Sifat hamzah wasl. Hamzah wasl ini adalah huruf yang amat tawadhu. Seperti tuan-tuan. Puan-puan saya tak pasti, tapi tuan-tuan memang bersifat tawadhu. Contohnya ketika dah sampai ke surau, dah azan, kemudian nak iqamah. Masing-masing tak akan mahu nak jadi imam. Masing-masing tawadhu, tak nak jadi imam. Jadi hamzah wasl pun sama. Kerana hamzah wasl ini dia tak mahu terima tanggungjawab dan dia tak mahu terima untuk diletakkan baris. Seboleh-bolehnya dia sambung huruf dan dia selamat dari berbaris. Baik, contohnya di sini hamzah wasl di sini hamzah yang permulaan. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat dah habis. Kemudian hamzah wasl di sini di permulaan ayat. Maka tak boleh lagi hamzah wasl ini dia mesti diberikan baris. Maka kita baca alhamdu. Begitu juga di sini ar-Rahman, kerana dia ada di permulaan ayat. Tetapi di sini ar-Rahim adalah sambungan daripada ar-Rahmanir Rahim. Dah ada huruf lain sebelumnya. Jadi selamatlah hamzah wasl ini tak perlu diberikan tugas kepadanya, tak perlu diberikan baris kepadanya. Tapi di sini dia bermula dengan hamzah wasl, maka kena baca barisnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam ayat ini alladzina, hamzah wasl di permulaan, maka dia kena terima tanggungjawab dia, maka dibacalah bagi atas. Tetapi di sini dia selamat kerana ada waw kat depan dia, maka dia tak perlu lagi bertugas kat sini. Terus wallazina yu'minun. Sama kat sini al-qari'ah kerana tak ada huruf lain di hadapannya. Tapi di sini dah ada ma, maka hilanglah hamzah waslnya, terus kita baca mal qari'ah. Begitu juga dalam bentuk fi'il. Di sini hamzah wasl permulaan ayat, maka kita bacalah kena letakkan baris padanya. Kat sini kita baca idhab. Dan hamzah wasl di sini, tetapi sebelumnya dah ada huruf lain, perkataan lain, maka selamatlah dia, maka tinggalkanlah dia. Kita baca terus rabbish rahli. Wahlul. Hamzah wasl tak bertugas di sini kerana dah ada huruf lain di hadapannya. Di sini hamzah wasl di pertama di permulaan ayat, maka kena baca ushdud bihi. Jadi kita lihat kepada kaedahnya, hamzah wasl pada permulaan ayat. Kalau ada permulaan ayat itu dengan menggunakan alif lam, maka bacalah baris di atas, yakni fathah sentiasa. Jumpa alif lam sahaja di permulaan ayat, maka bacalah beri atas. Ar-Rahman. Alif hamzah wasl, alif lam, maka bacalah alladzina kafaru. Baca beri atas. Ini hamzah wasl ke hamzah apa ni? Cuba tuan-tuan puan-puan tengok nota balik. Baik. Hamzah wasl pada permulaan ayat selain daripada alif lam, maka marilah kita gunakan kaedah SMS. Siti minta susu. Bagaimana? Kita lihat huruf yang ketiga. Jika ia berbaris di bawah, huruf ketiga baris bawah, hamzah wasl dibaca baris bawah juga. Jadi kat sini, huruf ketiga adalah zai baris bawah, maka hamzah waslnya kena baca baris bawah. Maka ingatlah kepada Siti. Huruf ketiganya T baris bawah, maka huruf yang pertamanya, yakni hamzah wasl ini, kena baca baris bawah. Siti. Jika huruf yang ketiga itu beri atas, hamzah wasl dibaca baris bawah juga. Sini contohnya, huruf yang ketiga adalah ta beri atas, maka hamzah wasl kena baca baris bawah. Ingatlah, minta. Ta huruf yang ketiga beri atas, maka huruf yang pertama, yakni hamzah wasl, kena baca baris di bawah. Minta.
Jika ia yakni huruf yang ketiga itu berbaris depan, maka hamzah wasalnya dibaca baris depan juga. Contohnya kat sini kita baca unzur. Unzur huruf ketiganya za bagi depan, bacalah hamzah wasalnya bagi depan. Seperti susu, huruf ketiganya bagi depan, maka huruf yang pertamanya kena baca baris depan. Jadi ingat kaedah SMS. Siti minta susu. Okay, ini contoh-contohnya dalam Al-Quran Al-Karim. Huruf ketiganya jim berbaris bawah, maka kena ingatlah kita Siti, maka ini kena baca baris bawah. Irji'i. Huruf ketiganya huruf al-wusta berbaris atas, maka ingatlah minta, iaitu hamzah wasalnya baris bawah. Minta. Jadi kita baca ishtarau. Di sini huruf ketiganya bagi depan, tu. Kemudian ingat kepada susu. Jadi hamzah wasalnya kena baca baris depan. Uqtulu. Cuba tuan-tuan perempuan baca kalimah yang pertama di sini. Macam mana nak bacanya? Juga ayat ini. Dan ayat ini. Dan ayat ini. Dan ini dah ada huruf waw kat depan. Selamatlah dia kat sini. Huruf ketiga adalah baris bawah. Dia bukan alif lam. Saya tengok huruf ketiga bagi bawah. Maka bacalah Siti. Maka baca baris bawah. Kecuali pada surah Al-Ahqaf. Ayat yang keempat. Perkataannya. Ituni. Di sini kita tak boleh baca U'tuni. U'tu. Tak boleh baca kat sini. Kena baca Ituni. Jadi sebagai rumusannya, baris hamzah wasal di permulaan ayat, kalaulah dia menggunakan alif dan lam, maka baris atas sentiasa. Allah, Asy-Syamsu. Kalau bukan alif lam, maka ingatlah kaedah SMS, Siti minta susu. Contohnya kat sini, Siti inzil, minta iftah, susu unzur. Dan kena ingat, kecuali dalam surah Al-Ahqaf, kena baca ituni. Jangan ikut kaedah-kaedah yang kita dah baca, yang kita dah ulang kaji tadi. Tayyib. Itulah kaedah yang amat mudah. Bila jumpa hamzah wasal, maka ingatlah SMS, Siti minta susu. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Ya? Oh, rahsia kenapa kita tak baca U'tu di dalam surah Al-Ahqaf. Tetapi kita kena baca itu. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam video berikutnya nanti. Begitu juga beberapa permasalahan lain tentang hamzah wasal di dalam Al-Quran Al-Karim. Hingga jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.